Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kembali ke Tok Alang Channel. Hari ni kita buat dekat rumah. Hujan, susah nak pergi kebun, jadi kita buat kat rumah je lah kita punya konten pada hari ni. Saya akan menerangkan mengenai, ada juga soalan mengenai sebahagian daripada apa yang kita gunakan di kebun, iaitu dari segi pembajaan. Biasa kita gunakan NPK, baja organik kimia tu kan, compound tu, baja NPK, dan dia ada TE dekat ujung tu. Jadi hari ini kita akan saya akan cuba terangkan untuk kefahaman kita bersamalah, untuk pengetahuan saya dan juga untuk pengetahuan tuan-tuan semua mengenai unsur TE di dalam baja. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe Tok Alang Channel, bantu saya untuk memperkembangkan lagi channel kita ini dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi kat sebelah tu sebagai tanda sokongan. Apabila kita menggunakan baja, biasa kan kita gunakan baja, bila kita nak baja kan, kita biasa dekat beg tu kita akan ditunjukkan dengan unsur NPK kan. Lepas tu kadang-kadang dia ada campur magnesium dan juga sulfur. Ini semua unsur-unsur makro. Makro ni maknanya unsur-unsur besar. Unsur-unsur yang utama yang digunakan di dalam baja tu utamanya NPK tersebut. Tapi dekat ujung susunan formula tadi, kadang-kadang kita ternampak ada baja yang ditulis TE. TE. Apa itu TE? Jadi hari ini saya nak cuba terangkanlah, sebab ada kawan-kawan yang tanya kan. Jadi sebagai jawapannya, sebagai perkongsian ilmu dan juga pengalaman, saya pun belajar juga. Bukan ahli sains, semua pekebun macam tuan-tuan juga, kita tanam durian, kita tanam, tak kisahlah pokok apa yang kita tanam pun, insyaAllah kita akan gunakan ataupun kita akan jumpa baja yang menulis unsur TE. TE ni daripada bahasa Inggeris iaitu trace elements. Elements ni ialah unsur. Unsur macam nitrogen, kalium yang kita gunakan tu kan. Tak kira lah unsur apa dalam jadual berkala unsur. Kalau kita pergi sekolah, pelajar kelas sains tu dia akan jumpa 100 lebih unsur di dalam muka bumi ni lah. Jadi TE ni dipanggil trace elements. Trace elements, elements ni unsur tadi. Trace ialah dalam bahasa Inggeris, kalau kita translate kepada bahasa Melayu dipanggil yang boleh dikesan, traceable. Trace ni maknanya kesan. Maksudnya di dalam baja tu sebab dia unsur mikro. Mikro ni maknanya panggil unsur kecil yang hanya digunakan sedikit saja oleh pokok-pokok, sedikit tapi penting. Itu maksud dia. Jadi traceable elements ni, trace elements ni di dalam baja, biasanya dekat ujung dia ada tulis TE. Bukan nama unsur tu TE, tidak. Trace elements ialah maknanya unsur-unsur yang kalau kita tengok, kita kesan dalam formula tu ada sedikit dalam unsur mikro dia. Jadi dia sangat penting kepada pokok. Jadi saya tak nak bincang kepentingan setiap unsur tu, setiap elemen tersebut. Cuma kita nak bagi tahu di dalam TE tu kebiasaannya dalam baja dia akan masukkan unsur-unsur seperti iron, besi, zat besi, iaitu kalau kita tengok dalam apa tu dia punya formula jadual berkala unsur dia tulis Fe, ferrum. Ferrum iaitu unsur besi, ferrum. Kalau kita tengok dalam itu ialah Fe, magnesium, Mg. Kalau kita tengok kan, Mg ialah magnesium. Lepas tu kita ada Cu, copper. Macam mana Cu dan copper? Copper ni, Cu ni ialah cuprum sebenarnya, iaitu kalau dalam bahasa Melayu dipanggil tembaga. Bukan logam tembaga tu, unsur tembaga. Cu, copper. Lepas tu kita ada unsur zinc. Zinc atau Zn, zinc. Kadang-kadang dia campurkan sekali dengan Mn, iaitu manganese, unsur manganese, Mn. Lepas tu boron, B. Kadang-kadang ada juga baja yang kita bawa keluar unsur boron tu, kita letakkan macam baja kalsium boron sebagai contohnya. So boron ini satu-satu yang penting jugalah, terutamanya kepada pokok-pokok yang dah berbuah. Lepas itu kita ada Mb. Mb ni ialah molybdenum, unsur molybdenum. Dan saya rasa tu je kot. Dan adalah unsur-unsur lain yang kadang-kadang orang masuk, tapi itulah yang utamanya. Okey, jadi kepentingan unsur-unsur mikro ni, traceable elements ni dalam tumbuhan, kadang-kadang pokok kita dah letak baja NPK tu, magnesium dengan boron ke apa ke, magnesium dengan sulfur, kadang-kadang kita tengok pokok kita ada semacam something yang tak kena. Jadi kemungkinan ada kekurangan dalam unsur TE.
Dan mungkinlah dalam satu konten yang lain saya akan masukkan, misalnya kalau kekurangan iron, sebenarnya saya pernah sebut dulu dalam video kita sebelum ni. Kalau kekurangan iron apa dia punya simptom. Jadi insya-Allah lah selepas ini mungkin kita akan buat kekurangan iron, kekurangan copper sebagainya, cuprum dalam pokok, apa kita nampak dia punya kesan. Itu saya kena belajar balik lah, saya akan kena kaji, nanti kita akan buat konten yang lain. So kat mana kita nak cari? Jadi dalam baja NPK, kalau kita beli baja, seboleh-bolehnya kita carilah baja-baja sama ada baja tabur ataupun baja folia yang ada tulis unsur TE, dimasukkan, digabungkan sekali. So kita tak banyak kerja. So kita gunakan baja tu, kita akan dapat juga unsur TE sekali dengan baja yang kita guna, yang kita pakai itulah. Kalau tidak pun, seperti yang saya buat, saya gunakan, saya beli di kedai, iaitu baja yang betul-betul TE saja dalam kandungan dia. Jadi kita campur dengan baja yang lain. So saya biasa gunakan, yang biasa kita gunakan ialah baja ni saya guna baja ni. Biasa tengok kan, Fetrilon Combi 1. Combi 1. Dia ada dua. Satu Fetrilon Combi 2. Combi 2 ni yang nombor 2 digunakan untuk pokok yang dah berbuah. Yang ini Combi 1 warna hijau ni digunakan untuk pokok yang berumur 4 tahun ke 3 tahun ke bawah, iaitu pokok yang belum berbuah. So sebab pokok saya, projek saya ni macam tuan-tuan tahulah, kebanyakannya pokok kecil, jadi kita gunakan Fetrilon Combi 1 ini. Biasanya saya campurkan dengan folia dan mungkin dalam sebulan sekali macam tu lah, saya cari peluang kat mana-mana. So saya sebab tuan-tuan tahu kan, saya tidak tunggu pokok saya sakit. Saya sebab tak berpandai mengenai menangani penyakit dan sebagainya. Jadi biasanya kita beri dulu sebelum dia sakit dan sebagainya lah, sebelum dia tak sihat. So saya gunakan ni, biasanya saya campur dengan baja NPK 18-18 ataupun dalam mana-mana baja organik ataupun folia organik kita sembuh. Dia guna tak banyak. Saya beli ni sebungkus ni pun silap setahun boleh tahan. Lebih tak tahu dia punya penggunaan 5 hingga 10 gram saja untuk satu tong pam galas kita. Biasa saya ambil 10 gram lah, 7-8 gram macam tu, saya agak-agak je lah. Dia ada penceduk tu kan, yang 10 gram tu kita masukkan dalam tong. 10 gram sikit je, macam ni je. Dia dalam bentuk serbuk dalam bentuk serbuk. So dalam ini kandungan dia kandungan nutrisi Fetrilon Combi ni, iaitu kita ada zinc, macam saya kata tadi lah, zinc, kita ada ferrum, kita ada manganese, kita ada boron, cuprum dan juga molybdenum. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 unsur surih ataupun unsur mikro yang ada dalam ni, iaitu zinc, ferrum, manganese, boron, cuprum dan molybdenum. Macam kelas kimia kelas kimia. Dan ada satu unsur makro yang dimasukkan, iaitu magnesium oxide, ada juga dalam ni. So saya suka guna ni, saya campurkan dengan folia lah, dengan folia. So sekaligus kita jalan kerja. Biasanya saya akan gunakan mungkin sebulan sekali, sebulan lebih sekali macam tu lah, tengok keadaan. Sebab kadang-kadang kita buat jadual, dan disebabkan sesuatu sebab kita tak boleh nak pergi kebun, hujan dan sebagainya, kita terlanggar jadual kita. Tak apalah, jadual kita sendiri kan, kebun kita punya suka, pokok kita punya suka, jadual kita punya suka. Alright, jadi itulah dia TE, unsur TE. Dan insya-Allah lah saya akan buat satu konten yang lain, iaitu di mana kalau kita kekurangan salah satu, macam saya kata tadi, salah satu unsur TE ni, apa akan jadi pada pokok kita. Walaupun benda ni kecil, iaitu mikro, tetapi sangat penting untuk pokok lah Nasihat saya lah, sebulan setengah, 2 bulan sekali pun tak apa, kita campurkan dalam folia kita dan kita spray pada pokok kita. Sebab kita kena beri kasih sayang kepada pokok kita kan. Saya rasa itu dulu perkongsian Tok Lang Channel pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum, bye bye.